Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada hari ini ialah apabila bekas pegawai Muhyiddin menyangkal SD mesti secara en blok. Wow, ini menarik. Selepas membacakan tajuk ini, saya akan bacakan beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini yang mana dapat memberikan pencerahan kepada kita, dapat menjawab persoalan ataupun jawapan penafian daripada bekas pegawai Muhyiddin ini. Itulah kan, macai-macai geng-geng Muhyiddin dah kini mula menegakkan benang yang basah, kini dah mula tampil membantu Abah. Telah mau datang tampil membantu Abah. Biasalah nak bantulah tu kan. Tapi kita baca dulu apa sebenarnya yang dikatakan oleh bekas Ketua Setiausaha Sulit ini. Baru kita baca komen daripada netizen untuk memberikan anda pemahaman. Jangan skip video ini, dengar sampai habis supaya anda faham. Rupa-rupanya bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Malaysia ini juga telah melakukan kekhilafan. Bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, Muhyiddin Yassin, iaitu Marzuki Muhammad, menyangkal dakwaan kononnya bahawa 10 akuan berkanun SD Ahli Parlimen BN yang dikemukakan oleh Muhyiddin kepada Istana Negara pada 21 November 2022 adalah tidak sah. Itu ikut kemauan kamu, kata netizen. Kalau ikut kemauan kamu, memanglah semuanya pun tak salah. Lompat parti pun tak salah, apa pun tak salah. Tapi kalau ikut Perlembagaan Malaysia itu dah salah. Kerana dalam Akta Anti Lompat Parti jelas-jelas mengatakan ianya SD dan tidak diguna pakai lagi. Yang hanya boleh pakai ialah apabila sokongan untuk membentuk kerajaan datang daripada parti, bukan secara individu. Itu jelas mudah difahami. Nenek di kampung, datuk di kampung, nenek di bandar, nenek di kampung, semua pun tahu. Takkanlah tak tahu budak tadika pun boleh faham perkara itu. Saudara-saudara, antara komen daripada netizen berkait isu ini yang mana mereka menjawab dakwaan daripada pegawai Muhyiddin ini, mereka kata, netizen kata, saudara-saudara sekalian, netizen ini kata, mereka menjawab, kalau betul lah, kata Sami Velu, kalau betul-betul lah ada SD 15 itu, kenapa bila undi percaya kepada Perdana Menteri semasa sidang Parlimen, boleh lari keluar ramai-ramai? Bengong betul lah, patut duduk dalam hutan rimba je, kata Sami Velu. Saya pun hairan, kalau betul Muhyiddin cukup 115 undi Parlimen pada waktu itu, nak tahu juga kenapa sewaktu Anwar Ibrahim membuat usul undi percaya terhadap dirinya sendiri, rekod seluruh dunia, bayangkan, Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang ada di seluruh dunia yang berani mengusulkan undi percaya pada diri sendiri ialah Anwar Ibrahim. Belum pernah ada Perdana Menteri di dunia ini berani mengusulkan undi percaya. Kecuali dia yakin dan dia tahu memang dia dah cukup nombor. Anwar Ibrahim berani. Dan ketika dia mengusulkan usul undi percaya ini, akhirnya Anwar Ibrahim dapat lebih daripada 115. Bahkan kalau saya tak silap, 120 lebih undi Parlimen waktu itu. Jadi, apa lagi yang nak dipertikaikan tentang SD itu? Undi percaya itu lebih accurate, lebih tepat berbanding SD tanda tangan Muhyiddin. Kerana keputusan terkini telah pun menutup keputusan yang lama. Kalau betul lah pun Muhyiddin ada 115 SD. Tapi oleh kerana undi percaya telah pun dibuat, ianya secara otomatik menutup apa yang Muhyiddin buat pada waktu itu. Red Parrot 2782 juga kata, bagaimana pula dikatakan ada ahli parlimen yang menarik semula SD dan ada juga MP yang tanda tangan SD menyokong kedua-dua belah pihak. Dan bagaimana pula dengan kuasa yang di Pertuan Agong yang mempunyai kuasa menentukan pada hemat beliau baginda yang mempunyai sokongan majoriti. Common lah, move on lah. Lawan pada PRU 16. Jangan kemeruk jawatan.
dinasihati kepada Muhyiddin Yassin. Netizen ini kata, cepatlah move on lah. Tak payah lagi ungkit sini sana. Tak payah lagi nak ungkit sampai bila kamu ungkit pun tiada berguna. Bahkan apabila kamu ungkit itu bukan menguntungkan kamu tapi akan lebih merugikan kamu kerana rakyat sudah pandai menilai. Rakyat sekarang bukan lagi rakyat yang bodoh-bodoh yang hanya dengar, telan dan kenyang. Mereka sekarang ini dengar dan tak percaya. Ramai yang dengar dan tak percaya. Jadi lebih baiklah Parti Bersatu move on. Khususnya Muhyiddin Yassin bersama dengan penyokong-penyokongnya, move on lah. Jangan lagi ungkit, berhenti ungkit tentang lantikan Perdana Menteri itu. Jangan kemeruk jawatan, tunggu kalau ada rezeki nanti jadilah Perdana Menteri, kata netizen. EKJ juga jawab, jadi kamu nak buat macam mana? Ini pernyataan yang terang-terang mempertikai keputusan yang di-Pertuan Agong lepas. Ada yang netizen kata, kalau beginilah sikap Parti Bersatu terus mempertikai, alang-alang haramkan saja Parti Bersatu, kata mereka. Saya pun tak tahulah kalau itu benar-benar berlaku, susahlah Parti Bersatu dan susahlah Muhyiddin. Kerana tindakan mereka ini seakan-akan sebenarnya terus mempertikai keputusan yang di-Pertuan Agong. Kalau betullah Muhyiddin itu ada sokongan kuat dan memang layak Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kenapa Perdana Menteri ke-10 boleh lepas dan menang besar masa undi percaya? Mana ahli-ahli parlimen yang menyokong Muhyiddin? Itu yang menjadi persoalan sampai sekarang kita tertanya-tanya. Dua pertanyaan besar. Pertama, siapa ahli parlimen yang menyokong Muhyiddin 10 daripada BN UMNO itu? Dan kenapa mereka kecut macam tikus kena lada waktu undi percaya di parlimen? Kenapa mereka tidak sokong Muhyiddin? Tiba-tiba hilang begitu saja. Gahib begitu saja. Itulah. Baru dorang teringat mungkin mereka telah pun tanda tangan akur janji bond 100 juta denda kalau menyokong mana-mana pemimpin atau gabungan tanpa mengikut keputusan parti politik atau en blok. Jadi mereka mungkin baru teringat, alamak 100 juta tak berbaloi. Ping Merlin kata, ini satu perkara yang betul-betul satu kebodohan. Katanya malu nak sokong Perikatan Nasional selepas ini. Dah bertahun-tahun kisah ini, tapi masih nak retro cerita SD pula. Tunggulah Piario 16. Ini kutip SD banyak-banyak sebelum bertanding. Dia bilang, dia nasihatkan, tunggu Piario 16. Sebelum Piario, sebelum keputusan diumum, cepat-cepat kutip SD supaya boleh jadi Perdana Menteri. Itu memang lucu sekali lah. People Mouse kata, undang-undang anti lompat parti itu memang teruk sebab Muhyiddin bersama dengan gerombolannya yang menggubal. Las-las makan diri pula. Buktinya sekarang 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim pun boleh terlepas sebab undang-undang anti lompat parti yang digubal oleh Muhyiddin banyak lompang. Pada waktu itu Pakatan Harapan sudah bagi nasihat, buat macam ini supaya tidak akan kena scam, tidak kena prank oleh rakan sendiri. Tapi apa yang Bersatu buat? Perikatan Nasional tolak usul, tolak nasihat Pakatan Harapan supaya memperbaiki undang-undang anti lompat parti itu. Akhirnya mereka termakan diri sendiri. Las-las makan diri. Kalaupun 10 ahli parlimen UMNO di peringat awal menyokong, tapi akhirnya mereka menarik diri dan 115 itu pun tak mencukupi, Kuasa Agung melantik Perdana Menteri yang dipercayainya mempunyai sokongan majoriti. 115 bukan majoriti sebenar, sebab ada undang-undang dalam parti BN sendiri yang halang lompat parti dengan denda 100 juta ringgit. Sebab itu Agung kena teliti betul-betul sebelum melantik, dan begitu bijaknya Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Kita bersyukur kerana Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong cukup teliti dan luar biasa kebijaksanaannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye.